Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran, terjemahan pimpinan Ar-Rahman dan huraian dipetik dari tafsir Al-Munir dan lain-lain tafsir. Sambungan kita setelah selesai daripada cerita sifat Nabi berada dalam kitab Taurah dan Injil, kita masuk kepada ayat 158. Ayat 158 Suratul A'raf, surah yang ke-7, juzuk yang ke-9, di bawah tajuk Umumur Risalah Al-Islamiyah. Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umum kepada semua, sampai ke hari kiamat. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Balik pada ayat 158. Dalam beberapa ayat yang lepas, Allah SWT telah cerita tentang wujudnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurah dan Injil, dan Allah Ta'ala beri jaminan siapa yang ikut Nabi, falahu sa'adatud dunya wal akhirah, maka dia akan dapat kemenangan, kebertuahan dunia dan akhirat. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat ini kelebihan dakwah ataupun risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil dakwah yang umum dan global.
kepada manusia semua sekali. Tak kiralah manusia tu daripada asal keturunan mana, agama apa, mu Yahudi ke, kamu Nasara ke, bila mari Nabi SAW, semua kena ikut Nabi. Tak boleh main. Saya ikut Taurat lagi, lah. Itu sudah tamat. Macam kita lah kan. Kita hari ni, yang di Pertuan Agong kita, Sultan Abdullah lah. Kita pergi ambil sultan hak lama lagi, Sultan Abdul Halim, hak dulu. Hak sudah mangkat, yang sudah meninggal. Jadi dia panggil sudah habis tempoh. Itu ibarat kata macam tu. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a. Allahu akbar. Sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua. Aku bukan untuk Quraisy, bukan untuk Arab, untuk semua. Allah mana tu? Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Aku diutuskan oleh Allah yang menguasai pemilik langit dan bumi. Bukannya orang kecil-kecil atas aku ni, Allah. Mulkus samawati wal ard. La ilaha illahu yuhyi wa yumit. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatih wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Rasul kita ni? Nabi yang ummi. Tanda ni pelajar. Nabi yang ummi. Apa dia mana ummi? Yang tidak membaca dan tidak menulis. Cantiknya kita terjemah lagu tu. Kalau kita terjemah yang buta huruf, tak sedap dengar. Sebab buta huruf ni orang tak mengaji sangat, kan? Nabi yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis. Tidak membaca dan tidak menulis. Tidak membaca dan tidak menulis. Yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya. Apa dia kalimah di sini? Dia kata kitab Allah, yakni Al-Quran. Itu satu huraian. Kita tengok lagi. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia supaya kamu beroleh petunjuk. Mu nak ikut petunjuk, nak pemimpin, nak hidayah, nak jalan molek, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota di bawah, nota 240. Ini kelebihan pimpinan ni, dia ada huraian. Ayat suci ini 158 ini menjadi dalil yang tegas bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah kepada umat manusia seluruhnya. Hakikat ini ditegaskan juga oleh Allah dalam ayat 107 surah Al-Anbiya yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi datang rahmat seluruh alam. Bukan sakat manusia je dapat rahmat. Binatang, hayawan, pokok-pokok, bahkan alam semua ni dapat. Kalau dulu derhaka binasa terus, sekarang ni kalau derhaka kenyang-kenyang lah dulu, sementara tunggu tempoh datang. Dan juga dalam ayat 28 surah As-Saba, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk umat manusia seluruhnya
sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dengan surga dan pembawa amaran kepada orang yang kafir itu dengan neraka, wal iazubillah. Maka ayat ini jelas kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda di dalam hadis-hadis yang sahih, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Nabi kata apa? Rawa Muslimun an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Tak ada siapa yang dengar tentang aku daripada umat ini, sama ada dia Yahudi asal atau Nasrani, kemudian dia tidak apa? Dia tidak beriman dengan aku, maka orang ini akan masuk dalam neraka, wal iazubillah. Itu penegasan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kata, "U'titu khamsan." Aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberi para nabi-nabi dulu daripada aku. Yang di antaranya Nabi kata, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Nabi-nabi lain dibangkitkan kepada kaumnya saja, tapi aku kepada seluruh manusia. Kita kata itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, tanda dalam kitab Al-Tafsir Munir kata ayat ini mengandungi anasirul aqidah as-salasah, mengandungi akidah yang 3 kategori. Akidah itu satu, ya tauhid, cuma perpecahan pembahagian pemahaman tu. Yang pertama dia panggil tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah, kita tauhidkan Allah Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemilik, mana lahu mulkus samawati wal ard, itu Allah. Kemudian dia panggil tauhid al-uluhiyah, tauhid ketuhanan. La ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi. Jadi kemudian iaitulah kita tauhid ifrad, Allah SWT beribadat hanya untuk Allah. Kemudian kita kena beriman dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dengan kebangkitan selepas daripada mati, dan setelah kita hidup balik, kita mati, hidup. 3 kali. Kan? Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan manusia di situ yang wajibnya, siapa dia? Yang wajibnya iaitulah orang-orang mukallaf, al-balighun al-uqala, orang yang akil yang baligh. Orang lain-lain itu dia panggil jemputan secara umum, tapi wajib ke atas puak-puak ni. Tengok Allah kata apa ini? Allazi yu'minu billahi wa kalimatihi. Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Allah dan kalimah-kalimah Allah. Apa makna kalimah di sini? Fa aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Dan adapun kehidupan dunia, dia biarkan Allah Ta'ala suruh kita mikir sendiri, tak apa tu. Kehidupan agama lah, tidak boleh dipikir-pikir, kita kena ikut wahyu. Anda pelajar, wa kalimatihi, kalimah Allah Ta'ala itu iaitulah al-mu'jizat. Tulis kalimah Allah di sini mu'jizat, yang menunjukkan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi. Kerana setiap benda yang gharib, kullu syai' nama dia kalimah. Jadi mukjizat itu ada 2 kategori. Satu, mukjizat yang terzahir daripada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah Ta'ala hantar mari dia bersifat ummi, tak membaca, tak menulis, tapi dia punya
cakapan Nabi, maklumat yang Nabi sampaikan itu mengatasi segala manusia yang ada zaman dia dan juga zaman kita hari ini. Sedangkan dia ummi, tak membaca, tak menulis, tak masuk sekolah, tak masuk universiti, tak duduk dengan mana-mana guru, tapi dia punya ilmu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Kategori yang kedua mukjizat, iaitulah mukjizat yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti terbelah bulan. Bulan terbelah. Air keluar dari celah jari dia, macam paip. Binatang bercakap dengan dia. Batang tamar yang kering menangis. Makan yang sedikit jadi banyak. Banyaklah, itu dipanggil mukjizat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu Nabi yu'minu billahi wa kalimatihi, dan mukjizat yang terbesar jangan dilupa-lupa, iaitulah mukjizat Al-Quran. Mukjizat apa? Al-Quran. Kalau orang tanya, apakah mukjizat Nabi yang terbesar? Iaitulah Al-Quranul Karim. Sebab apa? Hok makan yang baju jadi banyak, zaman Nabi je adanya, kan? Air keluar telah jari Nabi. Apa lagi? Batang tamar menangis dengan Nabi. Mana ada dah semua. Semua sudah menjadi cerita yang kita boleh baca dalam kitab-kitab, kan? Tapi Al-Quran ada depan kita. Kata di para ulama, di antara tanda Quran itu mukjizat, tak ada orang jemu membacanya. Lagi dibaca, lagi dipahami, ditadabbur, lagi sayang kita kepada Quran. Tapi kita lain baca 3 kali jemu, puas nak baca, kan? Baik. Sekarang ni kita pergi kepada seruan dakwah kepada mana? Kepada pengikut-pengikut Nabi Musa, puak-puak Bani Israel, supaya kembali ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala peringatkan kepada mereka tentang nikmat ketika berlakunya mereka itu sesak di padang Sahara di Sinai. Dia sebut dengan nama Sahara At-Taih. Taih itu makna sesak. Dia pusing kok ni hari ni, tak mari sini balik. Penat. Kita pergi kok ni pula hari ni, pusing lagi. Sampai sini balik. Berapa lama mereka duduk berlegar-legar, berputar-putar di mana? Di Sahara Sinai itu. Baca ayat. Ayat 159. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Allahu Akbar. Dan di antara kaum Nabi Musa ada satu golongan yang memberi petunjuk kepada orang ramai dengan perkara-perkara yang hak, dan dengannya mereka menjalankan keadilan. Tengok nota di bawah. Dia kata golongan ini ialah yang ada pada zaman Nabi Musa AS, yang beriman lagi soleh. Zaman itu, zaman Nabi Musa tu ada orang-orang seperti ini, iaitu ummatun dengan mana? Jama'atun. Jamaah mana? Sekelompok, sekumpulan orang-orang yang berdakwah. Dia ikut Nabi Musa dan dia juga berdakwah. Ayat ini 159 ini, iaitu setelah Allah Ta'ala memberi galakkan arahan supaya Bani Israel ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara diturunkan rahmat ke atas mereka, dan Allah gambarkan mereka itu iaitulah orang-orang yang muflihun. Maka Allah sebut 3 keadaan mereka. Tanda pelajar. Ada di antara mereka yang ikut Nabi Musa dengan benar. Kemudian bila mari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama-nama yang disebut, maha guru besar mereka Abdullah bin Salam. Yang kedua, dalam ayat 160 ni Allah Ta'ala sebut dia telah membahagikan 12 kumpulan
daripada anak cucu siapa dia? Bani Israel ni. Qatta'nahum musnatai asyrata asbata, anak cucu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kan. Kemudian yang ketiga, batu pecah, keluar 12 paip air. Mata air itu 12 paip mengikut bilangan asbat, iaitu bilangan kumpulan Nabi Musa yang ada 12 kumpulan. Kemudian Allah Ta'ala turunkan awan tuduh mereka, dia duduk tengah padang panah tu, padang pasir tu, mana ada pokok, awan turun jadi atap. Dan Allah turunkan ke atas mereka al-manna was-salwa. Manna was-salwa, iaitu manna tu makan comel sedap. Berasa nak makan kita. Al-manna dia kata satu benda warna putih turun duduk di atas daun-daun pokok macam embun, tapi dia sedap makan. Dia kata hulwatul mazaq, manis, rasa dia macam madu. Macam madu. Salwa sejenis burung, ada orang kata burung puyuh, macam burung puyuh lah, tapi lebih besar daripada puyuh. Mana dua makanan, madu, manna dan salwa. Pak kita sini salwa nama orang, tak, mana ada nama orang mana? Manna ada. Bubuh nama tu. Boleh anak dua orang buah nama, seorang manna, seorang lagi nama salwa. Ada. Salwa tu makna apa? Makna burung. Burung puyuh. Salwa jadi burung puyuh dia. Baik. Tengok ayat. Wa qatta'nahu musnatai asyrata asbatan umama. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. Dan kami membahagikan mereka, yakni Bani Israel, menjadi 12 kabilah, pecah 12 sebagai golongan-golongan besar. Dia panggil qabail wal asbat, anak cucu. Jam'u sibtin, macam kabilah kepada anak cucu Nabi Ismail. Dia kata asbab Bani Israel itu anak cucu dia yang 10 lain daripada Lawa, dan juga mari daripada anak Nabi Yusuf, nama dia Ifraim. Kan kita ni ada nama Ifrasim, dia nama Ifraim sebenarnya. Wa Mansa, macam-macam dia punya. Jadi 10, dua kumpulan ni anak cucu Nabi Yusuf ni. Dia kata orang ni orang yang berkhidmat untuk agama, orang juru, puak-puak tak lebay kalau kita tak, kan. 12 golongan. Jadi dia mereka ni bila tak dengar kata apa jadi, dia duduk di sesak di padang pasir Sinai, di padang teh, kan. Maka dahaga dia meminta air. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa AS ketika kaumnya meminta air kepadanya, idrib bi'asakal hajar. Allah kata Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Rupanya Nabi Musa ni tak tinggal tongkat dia gimana-mana, kan. Tangan bau ni tai Firaun, bahaya habis hula ahli sihir, kan. Jumpa laut, laut 12 lorong besar. Daga air, katak batu, keluar 12 mata air. Tongkat Nabi Musa. Siapa dia ada tongkat Nabi Musa ni? Sedap hidup. Maka pukullah batu itu dengan tongkatmu,
maka terpancarlah daripadanya 12 mata air. 12 mata air terpancar di situ. Fambajasat min husnata asyrata aina, terpancarlah daripadanya 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, tiap-tiap golongan di antara mereka mengetahui tempat minum masing-masing. Orang tahu pahit nombor 1, kabilah ni mari minum. Tak kelahi ya? Macam kita juga kan, kita buat zon. Ni zon 1 mari makan sini, beratur sini. Jadi tidak kelahi. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Tiap-tiap golongan antara mereka mengetahui tempat minum masing-masing, dan kami naungi teduh mereka dengan awan, dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Tengok nota di bawah. Senang Tuan Syekh ni kata, lihat penjelasan nombor 28. Dalam surah Baqarah tu sudah bincang dah manna wa salwa. Mu nak tahu, buka pimpinan Ar-Rahman nota kaki 28. Yang pentingnya dia tu macam getah, macam madu tu lekat di daun warna putih. Orang guti ambil, kamu dia mari burung sembelih, masya-Allah, barbecue sedap kan. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Lalu kami berfirman, makanlah dari benda yang baik-baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Jangan duk makan kosi-kosi. Kita ni suka sunnah makan benda pelik. Tama-tama kita orang Melayu ni. Orang Melayu ni ada molek-molek, tak say. Dia pergi makan hak busuk-busuk. Dah, ada ikan yang baik-baik, dia pergi makan ikan pengasam, busuk, dah lah masin. Kalau orang darah tinggi ada pakai beleping dia ke bawah, kan. Nah, molek-molek pergi makan. Ada makanan sedap, duk colek budu hak busuk banga, kata apa? Allah kata makan thayyibat yang baik-baik daripada yang kami rezekikan kepada kamu. Dan tidaklah mereka mengenai kami dengan kufuran mereka. Kalau mu kafir, Tuhan kata bukan maknanya ke Tuhan, tetapi mereka lah mengenai diri mereka sendiri. Buat nyanyi kamu, bukan nyanyi ke Tuhan. Allah kata bukan nyanyi ke aku, nyanyi ke kamu sendiri itu. Tak dengar kata jadi kafir, balanya atas kepalamu kan. Wal khulasah dari ayat ini pada tanda, dia kata ayat ini menceritakan tentang apa yang berlaku kepada sekumpulan yang beriman dari kalangan Bani Israel dan zaman Nabi Musa dan selepas Musa. Mereka 3 kumpulan tanda. Kumpulan yang pertama, Bani Israel yang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minu nabi. Dia baca Taurat, ini sifat Nabi. Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata betul sungguh dia beriman. Ni bahagia. Wasinfun amanu bi Musa. Ada juga kumpulan yang beriman dengan Musa dan mengikut nabi-nabi lepas Nabi Musa. Mereka ini tersebut dalam ayat ini kan. Yatluna ayatillah. Ini adalah merupakan penyaksian yang besar. Allah Ta'ala sebut bahawa ada di kalangan Musa tu orang yang baik-baik. Tengok ni. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan maka keadaan mereka tu pecah. Pecah apa? Yang keduanya pecah Bani Israel itu kepada 12 puak, 12 kabilah, disebut dengan nama asbat. Yang ketiga, keadaan asbat itu pula tentang nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat yang pertama, ighasatul lahum. Bila dia lapar dahaga, Tuhan awak mari air kan. Anidrib bi'asakal hajar. Kemudian Allah Ta'ala beri pada mereka awan jadi peneduh.
Nikmat yang ketiga, turunnya manna dan salwa. Oh, sedap makan weh. Tapi apa boleh buat? Tak dengar kata buat ni. Kerah kepala. Allahu Akbar. Baik. Tamatlah kita cerita Bani Israel tadi. Kita pergi kepada ayat 161, 160 dulu. Ayat apabila selesai daripada apa? Duduk di tempat dia sesak tu, kan? Maka Allah Taala perintah masuklah apa dipanggil qaryah. Ni dia panggil apa ni? Wa qila askunu hadhihi al-qaryah. Ada kata qaryah tu Baitul Maqdis, Palestin. Jadi Nabi kata, "Bola duduk tengah padang ni panah lama ni, pergi masuk kampung." Itu perintah. Mari kita baca dalam ayat ini, kemudian kita tamatkan dengan siri ini insya-Allah. Ayat 161. Wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittah wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka. Siapa dia mereka tu? Puak tu lah, puak Bani Israel tu. Dikatakan kepada mereka, Bani Israel, hei, tinggallah dalam bandar ini, tanda Belanda ini, iaitulah Baitul Maqdis. Tubik daripada pada pasir ni, pergi ke Baitul Maqdis. Allah perintah. Dan makanlah dari makanan yang apa saja yang kamu sukai. Allahu Akbar. Dan katalah, wahai Tuhan kami, wa qulu hittah, gugurkanlah dosa kami. Mu nak masuk bumi ni, dengan kamu berdoa hittah, ya Allah ampunlah dosa kami. Cukup dah, tak mau dah duduk di pada pasir berapa tahun dah duduk pergi mari, duduk makan manna dengan salwa tu kan. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah melalui pintu bandar itu dengan tunduk merendah diri. Mu masuk tunduk belakang, khusyuk tawaduk. Allah kata apa? Kalau mu buat lagu ni, masuk dengan perkataan hittah, masuk dengan tunduk, naghfir lakum khati'atikum, supaya kami mengampunkan dosa-dosa kamu, sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu Allah Ta'ala perintah ke dia. Gapo jadi dengan buat Bani Israel ni? Tengok ayat 162. Masya Allah, tabarakallah. Kerah kepala tak dengar kata. Dia kata apa? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka menukarkan perintah itu. Allah kata hittah, maknanya kita kata ampunkan dosa kami kan. Dia gitu dengan hintah, makna gandum. La ilaha illallah. Bahasa kerah kepala, dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Dan kemudian Allah suruh masuk dengan tunduk. Wadkhulul baba sujada, masuk dengan keadaan sujud, tunduk. Dia mengesok, masuk atas punggung. Bahasa jenis perangai, tak saya dengar kata. Itulah buah dia. Apa jadi? Tuhan marah dah lah. Allah Ta'ala murka. Fa'arsalna alaihim, oleh itu kami turunkan ke atas mereka rijzam minas sama' bima kanu yazlimun,
azab dari langit menimpa mereka disebabkan oleh kezaliman mereka. Sebab mu tak nak kata, sebab mu zalim, maka Allah kata kita jatuhkan hukuman ke atas mereka. Hukuman ke atas mereka. Baiklah para pelajar sekalian, ayat ini kena tanda. Kita kena bandingkan ayat ini dengan ayat dalam surah Al-Baqarah. Tengok surah Al-Baqarah ayat 58 dengan 59. Tanda pelajar. Surah Al-Baqarah ayat 58 dengan 59. Buka Quran tu. Tengok 58. Tengok dalam Baqarah, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Tengok, kita akan bandingkan ni ayat surah Al-Baqarah 58 59 dengan ayat suratul A'raf berapa? 161 162. Tengok sini. Dekat-dekat ayat-ayat. Tetapi ada beberapa lafaz yang berbeza. Kata di ulama tadabbur, dia kata supaya munasabah dengan balaghatul Quran dan kamalul ijaz. Al-Quran ni kalau dia berulang ayat sama, mesti ada benda yang berbeza. Dia tak ada saja-saja kecek. Tak ada saja-saja ayat tu serupa yang tidak ada makna tak. Dalam ayat ini 161 162, Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir dia membawa 8 perbezaan. 8 perbezaan di antara lafaz-lafaz dalam dua surah ini. Tanda, ini saya buat ringkas-ringkas. Buka Quran baru boleh faham. Buka Quran ayat 58 59 surah Al-Baqarah. Telefon kita ada tu buka. Ataupun ambil mushaf atas dinding tu, kan? Ayat 58 tengok. Allah kata apa? Dalam ayat ini Tuhan kata, Allah kata, wa iz qila lahum uskunu hadhil qaryah. Hei, tinggallah, makna tinggallah kamu di bandar ini. Bandar mana? Baitul Maqdis. Dalam ayat Baqarah, wa iz qulna dkhulu, masuk Baitul Maqdis. Kata di ulama, faedah dalam ayat 161 ni lebih sempurna, sebab bila kita nak tinggal dalam bandar tu, maknanya kita kena masuk, kan? Tak semesti orang masuk bandar dia tinggal situ. Macam kita pergi ke bandar, kita pergi beli, sudah membeli balik. Tapi kalau kata tinggal, kita duduk situ. Satu. Perbezaan yang kedua, Allah kata dalam ayat ini, wa kulu dengan waw, wa kulu minha, dan makanlah kamu daripada rezeki yang ada dalam bandar tu. Dalam surah Baqarah, fakulu dengan fa, lianna bada'al akal yakuna akibat dukhul. Oleh kata mu masuk, tengok, udkhulu fakulu. Masuk lepas tu makan, kan? Adapun waw serta, oleh kamu duduk sini, makanlah dan makan. Duduk dan makan. Sebab kita duduk rumah kita. Masya Allah. Dua perbezaan. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Yang ketiga, dalam ayat Al-A'raf, Allah kata apa? Ragadan. Biqauli ragadan. Dalam ayat dia ni. Fakulu min haitsu syi'tum ragada, ai wasi'an hani'an, makan secara meluas. Tapi dalam sini, dalam ayat Al-A'raf ni Tuhan tak sebut. Li'anna al-akla lil qadim, kerana makannya orang mula-mula sampai itu
rasa lebih sedap, lebih nikmat. Sebab apa? Sebab kita ni kalau balik kita lapar, jumpa makanan sedap lakonnya sapu dia. Tapi kalau kita duduk dah lama duduk rumah kita, makan tu lah juga kan. Jadi dia berasa biasa-biasa dah makan itu. Itu perbezaan. Pasal tu dia kata hak di sana di Baqarah ada ragadan, di sini wakulu minha. Makan je. Rumah kita tak usah duduk sibuk-sibuk lah. Kalau kita pergi rumah orang kena makan belakang, dia kita keluar rumah dia tak ada nak makan dia tu. Itu maksud dia. Yang keempat, Allah Ta'ala mula perkataan hittah. Wa qulu hittatun. Wa qulu hittatun. Mengkata hittah. Apa nak hittah? Ya Allah ampunkan dosa kami. Kan? Kemudian wadkhulul baba sujada. Masuk dalam keadaan sujud. Dalam surah Baqarah tak terbalik. Wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun. Masuk dalam keadaan sujud, kata ampunkan dosa kami. Sebab apa? Tanda pelajar. Dia kata berbeza di antara dua takbir ini sebab waw yaqtadi tartib. Wadkhulu wa qulu. Wadkhulu wa qulu. Mana mu masuk patu mu kata. Di sini maksud dia nak mengagungkan Allah Ta'ala, waqulu hittah, membesarkan Allah Ta'ala, dan masuk dalam keadaan sujud. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, Allah kata huna naghfir lakum khati'atikum, dan kami mengampunkan dosa-dosa kamu. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata naghfir lakum khatayakum. Khatayakum, dua-dua tu kila al-jam'a ini sawa, semuanya. Maknanya khati'atikum atau khatayakum jamak belaka menunjukkan semua jenis dosa kecil besar Allah ampunkan dengan syarat kamu beriman. Tuhan kata apa di akhir ayat? Qala sanazidul muhsinin. Tak ada waw. Dalam surah Baqarah wa sanazidul muhsinin ada waw. Dia kata apa? Makna dia satu je. Waw tak waw. Tapi meninggalkan waw di sini menunjukkan bahawa istinaf. Tambah lagi keampunan Allah Ta'ala itu selepas mereka minta ampun. Hittah masuk dalam keadaan sujud, sanazidul muhsinin, kami tambah kebaikan kepada mereka. Baik. Ayat yang seterusnya nombor 7, perkara yang ketujuh, fa arsalna alaihim rijzan minas sama. Fa arsalna alaihim rijzan. Bila dia tak nak kata Allah Taala arsalna alaihim, kami hantarkan ke atas mereka bala azab dari langit. Tapi dalam ayat Baqarah fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra fa anzalna, kami turunkan ke atas mereka. Mana kalau turun tu sikit, tapi kalau hantar banyak. Pasal dia kata wa arsalna, kami turunkan, hantar mari hujan. Nak mari hujan tu dia ada angin, dia ada macam-macam lagi. Jadi kalau kata fa arsalna lebih kuat daripada fa anzalna. Allahu akbar. Itu kalimat perbezaan. Yang terakhir ayat 8 dalam surah Al-A'raf, bima kanu yafsuqun bima kanu yazlimun, dengan sebab mereka zalim. Dalam surah Al-Baqarah, bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka fasik. Jadi dua-dua sifat ni tak baik belaka. Zalim tu fasik lah tu. Orang fasik zalim lah dia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayat Quran ini mengajar kepada apa? Mengajar kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi SAW, supaya mereka jangan kerah kepala. Belajarlah daripada orang-orang dulu. Ada di kalangan mereka yang baik-baik, ada di kalangan mereka yang kerah kepala. Jangan ikut kerah kepala, ikut yang baik-baik. Orang suruh awak hittah, dia pergi tukar jadi hintah. Orang suruh masuk dengan tunduk, dia masuk dengan mengesok. Macam-macam perangai yang dibuat oleh Bani Israel. Kita mintalah selamat umat ini daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah dalam ayat yang akan datang 163 kita tengok bagaimana Bani Israel telah melakukan hilah, putar belik
nak menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita juga jangan buat benda yang sama. Baiklah, tamatlah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.